Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sidang Dewan yang budiman. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Adana Balkis binti Muhammad Rajahan selaku moderator kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada barisan ahli panel kita, iaitu ahli panel pertama, Profesor Madya Datuk Dr. Nurul Salsabila binti Azizan selaku Ketua Eksekutif Koalisi Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dan ahli panel kedua, Profesor Madya Dr. Fatin Farhana binti Syamsul Safwan, iaitu Timbalan Rektor Bahagian Akademik dan Hal Dewan Pelajar Koalisi Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan topik perkembangan institusi pendidikan Islam. Hadirin yang dikasihi sekalian, institusi pendidikan Islam bermaksud organisasi yang ditubuhkan untuk melaksanakan pendidikan Islam. Terdapat dua zaman institusi pendidikan Islam, iaitu institusi pendidikan Islam zaman awal Islam dan institusi pendidikan zaman perkembangan Islam. Di sini, terdapat beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada para panel. Saya akan ajukan soalan pertama saya kepada Profesor Madya Datuk Dr. Nurul Salsabila binti Azizan. Boleh Profesor jelaskan apakah institusi-institusi yang terdapat pada zaman awal Islam? Terima kasih Cik Moderator. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Nurul Salsabila binti Azizan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang institusi pendidikan sewaktu zaman awal Islam. Sewaktu zaman awal Islam, terdapat 3 institusi yang digunakan untuk masyarakat menuntut ilmu lah. Terdapat 3 institusi, iaitu yang pertama masjid, yang kedua sufah dan yang ketiga Al-Kutab. Masjid merupakan institusi tertua yang digunakan sebagai institusi pendidikan sewaktu zaman awal Islam. Masjid bukanlah hanya untuk beribadat semata, tetapi ia juga digunakan sebagai tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam, tempat menyelesaikan masalah dan tempat pertemuan pemimpin-pemimpin, di mana digunakan untuk perbincangan lah. Tapi sewaktu zaman awal Islam, masjid bukanlah hanya dibuka untuk umat Islam sahaja, ia juga dibuka kepada umat bukan Islam lah. Ada satu kisah lah di mana orang Nasrani daripada Najran datang untuk bertemu dengan Nabi di Madinah, dan Nabi membenarkan mereka untuk berlindung di masjid, untuk tidurlah di sana. Yang kedua pula, institusi yang kedua ialah sufah. Sufah ni ruang yang bersambung dengan masjid. Bermakna sufah ni dia berada dalam lingkungan masjid lah. Sufah ini terujuk kepada tempat untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan juga perantau. Dia digunakan untuk orang perantau datang berteduh, dan masyarakat sendiri yang di mana masyarakat yang fakir miskin dapat berteduh lah di situ dan mendapat pembelajaran dan pengajaran juga di situ. Sufah ni dia boleh dilihat sebagai sebuah sekolah kerana pengajaran dan pembelajarannya yang sistematik dan teratur. Rasulullah SAW telah melantik beberapa orang para sahabat yang berkelayakan lah untuk mengajar, dan juga beberapa tawanan Badar yang mampu untuk menulis dan mengeja, untuk mengajar 10 orang kanak-kanak supaya mereka mereka dibebaskan lah. Mereka perlu mengajar 10 orang kanak-kanak supaya mereka dapat dibebaskan, begitulah. Okey, yang akhir sekali, yang ketiga adalah merupakan institusi Al-Kutab. Al-Kutab ni ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam itu sendiri. Al-Kutab ni bertujuan untuk memberikan pendidikan asas kepada kanak-kanak. Untuk zaman kita sekarang ni, kita panggil macam tadika lah, pengajaran asas sebelum masuk sekolah rendah gitu. Tapi setelah kedatangan Islam, Al-Kutab ni memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pembelajaran asas sebelum mereka boleh mengikuti pelajaran di masjid. So, diorang dapat pengajaran asas dulu lah sebelum diorang dapat pergi masjid. Sebab pembelajaran di masjid ni agak berat sedikit lah kan, kalau kanak-kanak tu tak ada pengetahuan asas mereka. Objektif utama penubuhan Al-Kutab ni adalah untuk menghafal Al-Quran dan belajar menulis.
Sekarang ni pun kita ada kan talikan fokus untuk anak-anak ni belajar agama saja, untuk belajar hafal surah macam tu. Samalah tujuan dia dengan Al-Kutab ni. Itu saja. Terima kasih. Itu saja jawapan saya. Terima kasih Profesor atas penerangan yang sungguh jelas tadi. Seterusnya, izinkan saya untuk bertanyakan soalan kepada penanya kedua kita pula. Apakah institusi-institusi yang terdapat pada zaman perkembangan Islam? Okey, terima kasih kepada saudari moderator kepada soalan yang diajukan. Assalamualaikum kepada hadirin-hadirin sekalian. Saya Profesor Media Dr. Fatifana binti Syamsul Safwan. Hari ini saya akan memberi jawapan tentang institusi yang terdapat pada zaman perkembangan Islam. Okey, pada zaman perkembangan Islam ni terdapat 4 institusi. Maafkan saya, terdapat 5 institusi. Yang pertama adalah institusi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni adalah pembinaan perpustakaan yang bercambah dengan masjid di Mesir ataupun Andalusi, yang terdapat buku berkaitan dengan ilmu mantik dan ilmu wahyu. Okey, buku ilmu mantik dan ilmu wahyu ni terdapat dalam pelbagai bahasa, jadi boleh dibaca oleh pelbagai manusia lah. Okey, bagi institusi yang kedua pada zaman perkembangan Islam pula adalah rumah ulama atau lebih dikatakan sebagai istana khalifah lah. Okey, sebelum sekolah ni dibangunkan, rumah ulama ni jadikan sebagai tempat utama semua para ulama ni berkumpul. Okey. Disebabkan Islam ni berkembang dengan sangat pesat di serata dunia, jadi masyarakat tu sendiri datang ke rumah para ulama untuk menimba ilmu secara bersemuka. Mereka datang sendirilah ke rumah para ulama sebab sekolah tak ada lagi kan, jadi mereka datang terus ke rumah para ulama. Yang ketiga pula adalah institusi madrasah. Madrasah ni tiada bezanya dengan masjid dari segi reka bentuk, tetapi ada penambahan sikit dari segi penambahan dewan untuk tujuan pembelajaran agama, adab dan sebagainya. Okey, yang keempat pula adalah institusi pondok. Pondok ni terbagi pada 2, iaitu pondok ni boleh dikatakan sebagai rumah kecil. Rumah kecil yang boleh kita nampak macam pondok lah kan. Pondok kan kalau dari segi logiknya kita nampak pondok tu kecil. Jadi sebabkan itu kita pun boleh panggil rumah kecil tu sebagai pondok. Okey, pondok ni biasanya dia beratapkan nipah ataupun rumbia, yang biasanya ia terletak di pokok yang rendah sahaja. Okey, yang terakhir sekali adalah sekolah. Sekolah ni dianggapkan sebagai institusi pendidikan yang paling formal dan satu sistem pendidikan yang sangat tersusun lah, sebab dia formal kan, jadi sistem dia pun akan sangat tersusun. Seterusnya ia dikhususkan untuk pengajian Islam dan biasanya sekolah ni menggunakan bahasa perantara bahasa Arab pada zaman perkembangan Islam lah. Itu sahaja jawapan daripada saya. Terima kasih kepada penanya kedua kita. Peminta tadi, penanya kedua ada menyatakan bahawa terdapat beberapa institusi yang terdapat pada zaman perkembangan Islam. Bolehkah saudari penanya pertama menerangkan apakah kepentingan masjid di Malaysia? Ya, terima kasih Cik Moderator. Seperti kita tahu, tujuan utama penubuhan masjid ini adalah sebagai tempat menunaikan ibadah. Semua umat Islam daripada berbagai bangsa akan berkumpul di masjid dengan satu tujuan yang sama, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perkara ini berlaku, silaturahim dan ukhuwah di antara umat Islam akan dapat dieratkan dan membawa kepada keamanan dan keharmonian masyarakat di situlah. Seterusnya, masjid ini dijadikan sebagai pusat menimba ilmu. Seperti yang kita tahu, ceramah-ceramah biasanya akan diadakan di masjid-masjid. So, bila perkara ini berlaku, masjid ni akan jadi satu kemudahan lah untuk masyarakat sendiri akses menimba ilmu tu, untuk menimba ilmu secara percuma. Ada setengah masyarakat ni yang tak mampu untuk menimba ilmu, tetapi apabila dilakukan ceramah ni dekat masjid-masjid, dapatlah mereka akses ilmu itu secara percuma dan mudahlah untuk mereka. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada penanya pertama kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa masjid banyak memberi kepentingan dalam kehidupan kita.
Jika dua panel kita tadi menerangkan tentang kepentingan masjid, saya ingin meminta panel kedua kita untuk menghuraikan apakah kepentingan sekolah di Malaysia. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyarankan dua kepentingan sekolah di Malaysia pada zaman kini lah. Kita boleh tengok semasa lah kan. Yang pertama adalah kita mendapat pendidikan yang sepatutnya. Seperti yang kita tahu, sekarang pun ada akta yang mewajibkan kanak-kanak sendiri mendapatkan pendidikan, dan sekiranya ibu bapa tak memberikan pendidikan kepada anak mereka, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Kat sini kita perlulah wajibkan kanak-kanak ataupun remaja ataupun warga emas sekalipun untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya demi masa depan mereka yang cerah lah. Sekarang pun pada zaman globalisasi ni hidup pun semakin susah, jadi pendidikan tu sangat penting bagi kita semua lah, bagi masyarakat. Kepentingan kedua pula adalah pendidikan yang diperolehi bersifat asli, benar dan sahih. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak fitnah ataupun ajaran sesat yang kita biasa tengok dekat media sosial ataupun mana-mana aplikasi lah kan. Berkaitan dengan agama lah paling yang kita nak tekankan pada kita punya sesi hari ni. Jadi kat sini kalau kita nak pasti apa yang kita pelajari itu asli dan benar dan kita boleh ikut dengan yakin supaya kita tak tersesat jalan ataupun apa pun, jadi kita perlukanlah sekolah ni untuk mendapatkan pendidikan yang benar dan ajaran daripada pihak yang ada ni lah, teknik pelajaran yang dilatih untuk mengajar para pelajar untuk membelajar tentang ilmu agama dekat sekolah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada panel kedua kita tadi. Seterusnya, kembali kepada panel pertama. Untuk soalan yang terakhir, bolehkah panel pertama memberi cadangan tentang penambahbaikan masjid di Malaysia? Baiklah, terima kasih Cik Margarita Maslis. Soalannya tentang cadangan penambahbaikannya. Seperti yang kita tahu, masjid-masjid di bandar di Kuala Lumpur sudah ada pun masjid yang dijadikan sebagai tempat pelancongan sendiri. Jadi di sini apabila satu tempat itu dijadikan sebagai tempat pelancongan, kita tahulah bahawa tempat itu sudah cantik, menariklah untuk digunakan, masa fasiliti ini sempurna. Jadi di sini saya ingin tekankan tentang masjid yang berada di kawasan-kawasan luar, perkampungan, pinggir padat, pinggir bandar. Seringkali bila kita pergi melancong atau merantau lah, lebih lagi tempat lagi kita pergi merantau kan, untuk melihat negeri-negeri lain kan, kita akan carilah masjid untuk kita pergi untuk menunaikan solat semua sebagainya kan. Apa yang saya perhatikan, masjid-masjid di perkampungan ni lebih kuranglah fasilitinya, keadaan tandasnya amat kurang selesa lah, tidak boleh memberikan kemudahan lah. Sepatutnya masjid ni sebagai satu tempat yang bersih, selesa untuk umat Islam kita ni menggunakan sebagai tempat beribadah, sepatutnya sempurna. Jadi saya mintalah untuk pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk selidik balik, kaji balik masjid-masjid yang berada di pinggir bandar ni untuk tambah baik balik fasiliti. Sebab tidak sepatutnya lah kalau sebuah masjid itu berada dalam keadaan yang sebegitu rupa. Kesimpulannya, kita semua tahu masjid ni adalah sebagai institusi tertua, institusi pendidikan tertua. Jadi perlulah kita bersama-sama untuk mengekalkan kelestarian masjid itu sendiri, keindahan masjid ni sebagai satu tempat yang selesa dan kondusif lah untuk digunakan untuk kita beribadah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sangat setuju lah dengan idea puan. Terima kasih saudari. Jika panel pertama kita tadi menyebutkan tentang penambahbaikan masjid di Malaysia, saya pasti memang ramai yang tertanya-tanya bagaimana dengan penambahbaikan sekolah di Malaysia. Walaupun saya rasa jawapannya sudah berlega-lega di mata para penonton, untuk menyelesaikan kesulitan ini, saya minta panel kita yang kedua untuk menjelaskan cadangan penambahbaikan sekolah di Malaysia dengan lebih lanjut dan secara terperinci lagi. Terima kasih kepada saudari. Yang pertama, seperti yang kita biasa nampak lah, kalau kita bawa kereta sedang memandu, kita mesti akan nampak sekolah lah kat sekeliling kita. Jadi kat sini antara cadangan penambahbaikan saya adalah kita tambah lagi sekolah dekat kawasan pedalaman.
Okey, seperti yang kita biasa nampak, kanak-kanak pedalaman ni, di kawasan pedalaman ni mereka tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya lah. Biasanya memang ada sekolah tapi bukan di semua kawasan pedalaman. Hanya segelintir sahaja yang terdapat sekolah bagi kanak-kanak mereka lah yang berada di kawasan tersebut. Jadi kat sini saya nak menyarankan idea kepada pihak pendidikan, pihak kuasa, pihak pendidikan. Pihak kemudian. Okey, sekejap. Saya tanya. Kerajaan. Alah, tapi idea dah cantik dah tadi. Jadi dekat sini Tadi kita cakap jadi dekat sini. Kau sama je lah pihak. Sama pihak. Pihak berkuasa untuk menambahkan sekolah di kawasan pedalaman yang tidak terdapat lagi sekolah supaya kita nak jamin masa depan kanak-kanak di kawasan pedalaman ni. Tak semestinya mereka di kawasan pedalaman mereka tiada masa depan. Kita boleh lihat juga kat sini yang semakin berjaya adalah kawasan pedalaman. Kanak-kanak daripada kawasan pedalaman mereka, walaupun mereka di kawasan pedalaman, mereka lebih kreatif dan inovatif dalam pemikiran mereka lah. Jadi kat sini saya nak tekankan saranan saya untuk sediakan institusi sekolah di kawasan pedalaman. Yang kedua adalah perbanyakkan lagi jam kredit bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Dekat sini apa yang kita nampak ataupun dasar pengalaman saya lah, dekat sini kita belajar 3 jam sahaja pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni tidak terdapat pada mata pelajaran lain. Jadi kat sini kita nak tekankan lagi pendidikan Islam tu dalam diri dan imej remaja sendiri supaya mereka dapat pendidikan Islam tu ataupun ilmu tentang agama Islam dengan lebih arif, dan mereka pun boleh macam mempraktikkan dalam hidup mereka supaya kita dapat lahirkan generasi yang lebih beradab, mulia. Okay, kat sini kita pun boleh nampak kan remaja semakin bertingkah laku sosial Negatif. Dan ke arah negatif lah kat situ kan. Jadi kita nak tekankan lagi adab dan agama-agama Islam ni dalam diri para remaja pada zaman kini lah. Dan yang terakhir adalah melatih lebih banyak guru daripada graduan tahfiz ataupun sekolah agama untuk mengajar, untuk menjadi guru pendidikan Islam lah, untuk mengajar remaja tentang agama Islam ataupun dalam standardnya dipanggil sebagai pendidikan Islam lah. Okay, kat sini apa yang kita biasa lihat adalah guru pendidikan Islam ni sangat sikit. Jadi kita boleh kira pun berapa guru pendidikan Islam dekat sekolah lah. Contohnya kalau pengalaman saya, contohnya macam dalam 5 ke 6 orang sahaja. Jadi kat sini kita punya tenaga pelajar pun terhad untuk satu sekolah tu mengajar kanak-kanak ataupun remaja dekat sekolah lah. Jadi kat sini saya nak sarankan untuk lebihkan lagi tenaga pengajar bagi subjek pengajian Islam. Okay, kesimpulannya adalah kenapa saya bagi sekolah adalah sekarang ni pada zaman kini kita tak ada nampak bakti hikmah. Memang mereka ada, memang institusi-institusi ni masih ada, tetapi yang paling kita nampak adalah sekolah. Sekolah ni adalah pembentuk remaja dan pembentuk kanak-kanak untuk menjadi individu yang makin berjaya dan bertanggungjawab lah kan. Jadi kat sini saya nak tekankan sekolah lah dekat pada masa kini untuk membina remaja yang berkualiti tinggi dan menjati diri dan serta beragama dan bersahsiah cemerlang lah. Saya setuju lah. Sebab bila semua orang pun kena pergi sekolah kan. Betul. Macam kat sini pun moderator dan puan pun sebenarnya pergi sekolah. Jadi kat sini saya nak pada zaman perkembangan Islam ni saya nak tekankan tentang sekolah. Yalah, tak pergi sekolah tak dapat lagi datang profesor tu kan. Betul. Nampaknya sudah sampai kita ke penghujung forum pada hari ini. Sebelum kita akhiri majlis kita pada hari ini, ada sebarang ucapan yang ingin para panel sampaikan kepada para penonton. Baiklah, pertama sekali ingin saya ucapkan terima kasihlah kepada para production sebab sudi untuk menjemput saya datang ke sini. Pertama kali saya dapat tawaran untuk buat forum ni, sebenarnya agak berdebar lah, tapi terima kasih sangat-sangat atas peluang yang diberikan. Saya pula saya ingin ucapkan terima kasih juga pada para panel serta moderator dan staff-staff di belakang tabir lah, seperti yang panel pertama kata, para produksi, para penonton juga yang paling dihargai
Terima kasih kerana sudi mendengar forum kami pada hari ini. Seperti pada pertama juga, saya tu pertama kalilah dalam forum ni. Jadi saya agak berdebar. Tapi majlis ni dapat berjalan dengan lancar berkat daripada Kehadiran saudari moderator, moderator. juga kehadiran penonton. Jadi kat sini, saya harap apa yang kami Cuba sampaikan sampaikan. hari ini dapat diterapkan dalam hidup para penonton yang mendengar forum kami pada hari ini, supaya apa yang kami sampaikan ni tidak masuk ke tengkanan dan keluar duit lah. Jadi saya harap maklumat yang kami sampaikan ini berguna untuk para penonton. Itu saja apa yang saya nak sampaikan. Dan juga tak lupa juga terima kasih kerana menjemput saya. Saya amat bersyukurlah. Diberikan peluang sebegini kan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada para penyanyi atas ucapan itu tadi. Maafkan saya andaikan saya ada terkasar bahasa dan tersalah tutur bicara. Yang baik semuanya datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.